Pemimpin dan rakyat di Negeri Sembilan diminta untuk terus memperkukuhkan perpaduan bagi memastikan sikap saling menghormati antara satu sama lain kekal utuh. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir pada majlis sambutan Maulidur Rasul di Padang Majlis Bandaraya Seremban. Rasulullah SAW juga telah menjadikan tali persahabatan dan persaudaraan sejak mula menegakkan negara Islam Madinah sehingga termeterainya Piagam Madinah. Justru semua pemimpin dan rakyat di negeri ini perlu terus menyemai benih perpaduan dan memperkokohkannya sehingga perasaan saling menghormati antara satu sama lain kekal utuh. Turut berangkat Tengku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud serta Tengku Besar Seri Menanti Tengku Ali Ridauddin Tuanku Muhriz. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun dalam ucapannya berharap rakyat boleh menjadi contoh memperlihatkan kepelbagaian dan menzahirkan perpaduan yang menjadi teras kepada negara. Sementara itu, perarakan sambutan Maulidur Rasul di Melaka menghimpunkan 7,000 peserta daripada 147 kontingen yang mengenakan pakaian tradisional. Turut serta 10 buah beca yang menjadi ikon pelancongan negeri itu. Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam mengetuai perarakan sejauh 2.5 km itu. Ia bermula di Stadium Tun Fatimah, Bukit Serindit dan berakhir di Dataran Pusat Islam Masjid Al-Azim, Bukit Palah. Tema yang diangkat pada tahun ini untuk menggalakkan kita bersatu padu, menerapkan konsep nilai-nilai toleransi dalam masyarakat dan juga bersatu padu dalam kita membuat apa sahaja perkara untuk menjadi umat yang wasatiyah, umat yang sederhana, umat Nabi SAW. Sambil berjalan, sambil berselawat. Selama ni kita kalau sambil jalan kita main phone. So sekarang ni kita kalau boleh sambil jalan kita berselawat. Inilah masa yang kita perlu rebutkan. Seharusnya kita menyambut sambutan Maulidur Rasul ini untuk menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana merupakan satu ikutan ataupun rasul kita. Sungguh tak dijangka, luar dugaan yang begitu ramai sangat orang menyertai perarakan ini. Nampak sangat yang kita semua bersatu hati dalam memperingati kelahiran Rasulullah ini. Memang tak duga, memang ramai sangat meriah sungguh hari ini. Mengambil kira kelestarian alam dalam pembangunan negeri dan usahawan wanita antara tumpuan dari Negeri Sembilan. Teruskan bersama Muhammad Syafiq Azrul Muhammad Zafri. Silakan. Maksimum RM10,000 sebulan, itu nilai pendapatan yang diraih dalam kalangan usahawan wanita menerusi bimbingan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Sembilan. Menurut Exco Hal Ehwal Wanita Keluarga dan Masyarakat, Nur Zunita Begum Muhammad Ibrahim, sokongan daripada pihak Kemas merupakan satu perkara yang perlu diteruskan dalam usaha menyokong usahawan wanita di seluruh negara untuk terus berdaya saing. Jadi banyak komponen-komponen bidang masakan yang telah dipelajari oleh beliau daripada Kemas itu sendiri, dari kelas-kelas yang dibuat oleh Kemas sendiri. Jadi di sinilah wanita dapat dari segi ilmu yang diterima dari Kemas dan diusahakan sehingga menjadi usahawan yang berjaya. Beliau berkata demikian selepas program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku Kemas Negeri Sembilan di Dataran Teluk Kemang, Port Dickson. Kelestarian kawasan sekitar pembangunan industri akan terus dipelihara meskipun mengalami pertumbuhan pesat. Ini termasuklah projek pembangunan Lembah Wawasan Malaysia MVV 2.0 apabila kemudahan asasnya akan disediakan dengan lengkap terlebih dahulu bagi memastikan ia dapat diselenggara dengan baik. Exco Perindustrian dan Hal Ehwal Bukan Islam, Teo Kok Siong berkata, langkah berkenaan memberi kesan jangka masa panjang kepada kependudukan di kawasan sekitar daripada aspek kelestarian alam. Perkara yang pertama, kita perlu memastikan bahawa segala kemudahan asas ataupun infrastruktur itu
yang baik perlu disediakan untuk pekilang ataupun industrial player. Dan pada masa yang sama, saya rasa kita juga memastikan bahawa untuk pekilang-pekilang ataupun industri player yang sedia ada itu, kita perlu menjaga mereka dengan lebih baik, di mana kita perlu pastikan bahawa segala kemudahan asas yang berada di taman perindustrian yang sedia ada itu, kita perlu sentiasa memastikan bahawa ia disenggara dengan baik. Beliau berkata demikian selepas sesi temu bual dalam segmen Moncak Potang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Dalam pada itu, peluang pekerjaan yang banyak juga dijangka dapat ditawarkan kepada penduduk setempat dengan pembangunan projek MVV 2.0. 1,135 kekuatan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sembilan bersiap siaga bagi menghadapi monsun timur laut yang dijangka berlaku pada November ini. Menurut pengarahnya, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Nazri Meskam, bagi aset pula ia melibatkan 37 buah bot, 9 lori, 7 kenderaan pacuan 4 roda, sebuah van dan 13 ambulan. 81 kawasan telah dikenal pasti berisiko banjir iaitu 25 di daerah Seremban, 15 Port Dickson, 11 Jelebu, masing-masing 10 di Rembau dan Jempol, 9 Tampin dan sebuah kawasan di Kuala Pilah. Jadi daripada maklumat daripada pihak meteorologi, mungkin perkara ini boleh menyebabkan kepada banjir kilat jugalah dan juga kerosakan kepada struktur-struktur bangunan yang kecil-kecil lah yang biasalah. Jadi pemakluman yang dibuat ini dia kena rakyat dah kena sentiasa alert, dan selepas itu kita akan berubah kepada fasa monsun timur laut. Jadi memang cuaca dalam keadaan sekarang ni kalau dilihat memang ada perubahan-perubahan, kejap-kejap hujan, tak sekata memang dalam fasa peralihan lah sekarang. Justru, orang ramai dinasihatkan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa dan amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Negeri Sembilan. Salam Maulidur Rasul, kembali semula ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih. Selepas sah menggenggam kejuaraan Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut, Johor Darul Takzim JDT kini mengalih fokus bagi meneruskan cabaran dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ACL. Menentang klub Thailand BG Pathum United pada 3 Oktober ini, ketujuhlatih Esteban Solari mahu anak buahnya fokus untuk mencipta kemenangan pertama dalam aksi kumpulan air. We know we will have a tough game because we're going to play away and with a team that has a lot of quality players that play good football, and I think it will be a nice game to see. And we will go there to try to win because this is JDT and it doesn't matter. We will go to play our football, try to win. They play on the good level in Thailand, but we are JDT. We don't fear nobody. We can press them. We press also Kawasaki here, so we go there with all the focus. We go with everything to do our best and make the people proud. Pada perlawanan pertama, JDT tumpas 0-1 kepada Kawasaki Frontal di laman sendiri. Sementara itu, pada RC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi, skuad Harimau Selatan mudah menewaskan PDRM FC 4-0 sekaligus mengesahkan kejuaraan Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut. JDT membuktikan mereka jauh dalam kelas berbeza dengan saingan masih berbaki 4 perlawanan lagi. Bermain di hadapan lebih 12,000 penyokong Merah Biru, skuad Harimau Selatan nyata mendominasi perlawanan. Tuan rumah mendalui 2-0 pada separuh masa pertama menerusi Bergson De Silva dan Juan Muniz masing-masing pada minit ke-37 dan ke-40. Babak kedua menyaksikan kesilapan pemain pertahanan PDRM Izzak Izan Yuswardi menjatuhkan Arif Aiman Muhammad Hanafi dalam kotak penalti yang membawa padah. Arif Aiman mudah menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-54 sekaligus melakar jaringan ketiga buat pasukannya. Anak buah Esteban Solari kemudian melengkapkan kemenangan menerusi rembatan deras penyerang dari Argentina Fernando Forestieri 3 minit kemudian.